Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang betul-betul bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi yang pertama sekali saya nak cut short sajalah. Hari ini kita telah pun masuk kepada 27 April 2022. Yang mana untuk hari ini mereka yang bertarikh 1 Mei apabila anda membuat semakan di dalam portal pengeluaran khas KWSP yang ada tulis permohonan anda telah pun diluluskan, bawah tu tulis dijangkakan dikredit ke dalam akaun anda pada 1 Mei 2022. InsyaAllah pembayaran anda adalah pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang menggunakan akaun RHB Bank, anda akan menerima pembayaran anda sepatutnya seawal pukul 9.30 pagi. Dan yang menggunakan akaun selain daripada Bank RHB Bank, Maybank, CIMB, Public Bank, Holland Bank, Afin Bank, Bank Islam, Bank Muamalat, Bank Rakyat dan sebagainya, anda sepatutnya boleh mula menerima pembayaran anda pada seawal-awalnya pukul 5 petang. Jadi itu adalah yang pertama untuk pembayaran pada hari ini bertarikh dalam semakan portal 1 Mei. Yang kedua, ada juga sebilangan yang saya dapat makluman semalam bahawa apabila mereka membuat semakan, mereka punya kelulusan di dalam portal pengeluaran khas ni pada tarikh 30 Mei. 30 Mei sepatutnya semalam mereka telah pun menerima pembayaran. Tetapi apabila membuat semakan dalam iAccount, tarikh tidak dikeluarkan lagi. Jadi insya-Allah anda ini juga kemungkinan besar akan menerima pembayaran anda pada hari ini. Okey. Yang ketiganya okey. Dan mungkin bagi mereka yang ada delay sikit pembayaran pada 25 hari bulan itu pada hari Isnin, sebab pada hari Isnin ni kebanyakan sistem bank hampir di seluruh Malaysia ni server dia down. Kita pun tak tahu sebab apa, saya sendiri pun tak tahu sebab apa, tapi disebabkan sistem down tu, selepas tu pada hari berkenaan pembayaran saya lihat sangat lewat. Untuk RHB Bank sendiri pun sangat lewat, Maghrib pun baru start dapat dan sebagainya. Dan untuk bank-bank lain malah macam yang sepatutnya menerima pembayaran pada hari Isnin 25 hari bulan, bila pada 26 hari bulan pun mereka ni pun tak dapat lagi. Tetapi yang bertarikh 26 ni dah dapat dah. Kilat. Okey, jadi ada kebarangkalian disebabkan oleh permasalahan dalam sistem tu, pembayaran anda mungkin tergendala seketika. Tetapi tidak perlu bimbang kerana jaminan telah diberikan oleh Tengku Zafrul bahawa kesemua pembayaran yang mana dipohon sebelum 28 April akan diselesaikan dalam tempoh minggu ini, juga selewat-lewatnya pada hari Jumaat ini. Jadi insya-Allah, kalau rasa masih kurang senang, masih bimbang, saya menyarankan anda untuk menghubungi pihak bank anda terlebih dahulu untuk membuat semakan. Ada tak pembayaran yang floating? Floating ni yang terapung, yang masih lagi belum dilepaskan ke dalam akaun anda disebabkan oleh permasalahan tertentu. Jadi kalau pihak bank menyatakan tidak ada dan sebagainya, tapi make sure anda buat semakan di dalam iAccount. Pastikan tarikh pembayaran anda telah pun berlaku dan status untuk pembayaran anda tu telah pun menjadi expired. Barulah hubungi pihak bank terlebih dahulu. Jika pihak bank tidak dapat memberikan jawapan, kemudian baru perlu cuba pihak KWSP untuk mendapatkan penjelasan yang lanjut. Jadi perkara ini saya akan jelaskan dengan lebih detail sedikit sekarang. Okey. Tadi kelewatan saya dah jelaskan berkenaan dengan mungkin masalah sistem bank yang berlaku pada hari Isnin tersebut. Kemudian berkenaan dengan status expired ni. Status expired ni ramai yang bimbang sebab pukul 3 macam tu status dah bertukar. 3 petang status dah bertukar jadi expired. Tapi bayaran tengok pukul 4 tak masuk lagi, pukul 5 tak masuk lagi, malam pukul 8 pun tak masuk lagi. Hati tu dah tak senang. Jadi status expired tu memang akan berubah. Dia adalah salah satu orang kata prosedur standard bagi pihak KWSP. Pagi mereka akan mengeluarkan tarikh pembayaran untuk hari ini. Jadi selepas sesi petang pula, selepas beberapa jam, status berkenaan akan ditukar menjadi expired, kerana logik dia adalah
kedai BSP telah pun mengarahkan pihak bank untuk melakukan pembayaran. Dan sekitar pukul 3 petang tu, kedai BSP mungkin telah menjangkakan ke semua pembayaran telah pun dilakukan, sebab tu status telah bertukar menjadi expired. Tetapi kita tidak bergantung bila, maksudnya di sini, bila status dah expired tu, kita wajib terima pembayaran tu pada waktu itu ataupun pada hari itu juga, kerana status expired ni dikeluarkan oleh pihak kedai BSP, bukan oleh pihak bank. Pihak bank dia dalam proses juga untuk membuat pembayaran. Macam yang saya katakan, untuk pembayaran secara IBG ni, dia mengambil masa. Dia ada dia punya tingkap masa dia, 5 petang, 8.20 malam, 11 malam, ataupun keesokan hari selepas jam 11 pagi. Jadi dia perlu mengikut tempoh-tempoh yang tertentu. KWSP dia dah jalankan bahagian dia, bank dia akan jalankan pula bahagian dia. Jadi kita tak boleh bergantung harap kepada status expired dalam account tu 100%. Cuma kalau dah hari ni pembayaran, status dah bertukar jadi expired, dah lepas 2 hari, sampai hari Jumaat pun tak dapat lagi, itu kita perlu buat follow up. Tetapi kalau hari yang sama, pukul 3 tadi baru expired, sekarang tengok jam, pukul 9 malam, tak ada lagi duit, tak boleh, sebab masih ada lagi tempoh pembayaran dalam masa 2 jam sehingga pukul 12.30 malam. Jadi jangan terlalu risau dan orang kata apa, menjadikan status expired tu sebagai satu penunjuk ataupun indikator yang mengatakan bahawa duit kita dah tak masuk dah sebab status dah betul expired. Itu tak tepat. Okey. Yang seterusnya adalah sama juga berkenaan dengan isu tarikh ni. Pastikan sebelum apa-apa saja pun, jangan kita rely ataupun jangan kita bergantung kepada tarikh di dalam portal pengeluaran khas. Contoh dah lulus, bawah tu tulis 1 Mei ataupun contoh 1 Mei lah, contoh yang paling baik. Dia tulis 1 Mei. Jadi 1 Mei ni kita anggarkan pembayarannya akan bermula pada hari ini. Dan mungkin sahabat-sahabat 1 Mei kita dah bertukar. Hari ni bila tengok account, okey, dia dah tulis dah 27 April. Tetapi yang kita punya ni sebenarnya mungkin tak ada lagi. Kita tak boleh berdasarkan sebab dia 1 Mei, aku pun 1 Mei, jadi semua orang akan dapat hari ni. Mungkin kapasiti penerima tu pada hari ni 27 hari bulan adalah ramai yang mungkin tak dapat pada 25 hari bulan, yang 9, 26 hari bulan pun yang mungkin tak dapat lagi. Mungkin dilakukan pembayaran pada hari ini disebabkan oleh masalah sistem bank yang berlaku pada hari Isnin yang lepas. Jadi jangan bersandarkan kepada tarikh 1 Mei ataupun tarikh yang dinyatakan dalam portal pengeluaran khas, sebab orang lain pun 1 Mei, orang lain account dia dah bertukar, kita anggap kita punya pun dah bertukar. Tak, kita kena buat semakan. Saya dapat banyak maklumat semalam yang bertarikh 30 April ni, kawan-kawan lain banyak dah bertukar. Jadi tarikh 26 April pembayaran, tapi mereka ini belum lagi. Jadi maksudnya di sini pembayaran tu berperingkat, dan berperingkat tu bukannya berperingkat dalam hari yang sama, berperingkat tu pada hari yang berikutnya. Jadi perlu dan pentingnya untuk kita buat semakan di account untuk pastikan tarikh pembayaran kita betul-betul jatuh pada hari ini. Okey. Saya rasa ada lagi satu isu berkenaan dengan SMS. SMS ni ramai yang sebenarnya ni adalah sebab kita tak ada internet banking. Bila kita tak ada internet banking, kita tunggu bila pembayaran masuk, bank akan SMS ataupun kedai BSP akan SMS, dan bank ataupun kedai BSP dia takkan SMS sepanjang masa. Malah kedai BSP sendiri pun, saya terima pembayaran pada 18 April, tetapi pada 22 April sahaja baru saya dapat SMS daripada kedai BSP. Jadi SMS daripada kedai BSP ni kita tak boleh nak menjadikan dia sebagai satu penunjuk bahawa dapat SMS baru dia masuk. Tak, kita tak nak terpaksa juga buat semakan. Sebab tu saya menggalakkan anda untuk mempunyai internet banking untuk pastikan anda boleh semak pada bila masa saja menggunakan handphone, laptop ataupun komputer di rumah. Jadi itu lebih mudah. Okey. Dan yang terakhir sekali, adalah sebilangan yang saya dapat maklumat berkongsikan kepada saya, tarikh pembayaran sepatutnya pada hari Isnin yang lepas, tapi tarikh dah keluar dalam account 25 April, kemudian pukul 3 petang status dah bertukar menjadi expired, dan tunggu 26 tak ada bayaran, hari ini pun tak ada bayaran. Cuma lewat petang ini dapat SMS daripada pihak KWSP mengatakan pembayaran gagal kredit. Ini juga salah satu penyumbang kenapa mungkin ramai yang tak dapat pembayaran pada 26, 28 bulan dan juga sebagainya, sebab mungkin akaun mereka ini bermasalah, akaun mereka ini tidak aktif, akaun mereka ini tidak sudah pun ditutup oleh pihak bank atas sebab-sebab tertentu, ataupun akaun anda ini bermasalah disebabkan oleh server
ataupun isu sistem bank yang down pada hari Isnin. Mungkin pembayaran tu cuba dilakukan, ada percubaan untuk memasukkan pembayaran, tetapi pada hari Isnin tersebut banyak sistem yang down, mungkin pembayaran itu gagal. Jadi apabila pembayaran itu gagal, tak boleh nak masuk, pintu tak boleh buka, tepi ni ada pintu tak boleh buka, jadi pembayaran itu akan return semula kepada RSB Bank. Dan apa RSB Bank yang akan buat, dia akan keluarkan pembayaran itu dalam bentuk bankers check. Bankers check ni masalah dia satu je, kita takkan dapat cepat, dia akan mengambil masa sebab dia akan post sama ada direct kepada kita ataupun kepada cawangan yang berhampiran dengan rumah kediaman kita. Kita perlu ambil cek tersebut di cawangan, kalau dihantar ke cawangan, kemudian kita perlu pergi kepada pihak bank untuk masukkan ke dalam akaun, dan tempoh clear cek ni adalah 2 hari bekerja. Jadi kalau nak kata untuk mendapatkan cek tu dan untuk membolehkan kita dapat wang pada hari Jumaat ni, pada saya sangat mustahil, sebab semalam baru dapat mesej gagal kredit, pembayaran ditukarkan kepada cek. Hari ni saya rasa mungkin baru nak sediakan cek dan sebagainya, kemudian nak return balik kepada pihak DBSP. Hari Khamis atau hari Jumaat baru nak post, jadi lepas tu dah start cuti raya dan semuanya. Jadi mana yang gagal kredit ni dan ditukarkan kepada bankers cek, saya rasa selepas hari nanti baru anda akan menerima cek, kemudian dalam tempoh 2 hari bekerja barulah anda akan mendapat pembayaran. Sedikit pembetulan bagi yang berkongsi berkenaan dengan bankers cek dan juga payment order ni, dia adalah dua perkara yang berbeza. Payment order ni kita boleh terus ambil di RSB Bank, bawa payment order ni macam cek juga, bawa payment order pergi kepada RSB Bank, saya nak ambil tunai. Tetapi bankers cek ni dia tidak. Bankers cek ni kita perlu masukkan cek tersebut ke dalam akaun bank kita, dia ada beza di situ. Yang gagal kredit saja yang akan dapat bankers cek, manakala yang payment order ni adalah mereka yang sewaktu membuat permohonan tidak ada nombor akaun, tidak ada akaun bank, jadi mereka ini akan menerima pembayaran secara payment order. Jadi saya harap dengan agak panjang juga penjelasan pada hari ini, saya harap dapat merungkaikan semua persoalan anda. Maaf sebab tak berkesempatan untuk memberikan maklum balas, komen dan sebagainya, sangat sibuk nak dekat raya ni. Tapi saya harap sedikit sebanyak saya dapat membantu anda. Jangan risau, jangan bimbang, selagi mana status pembayaran, tarikh semua dah dikeluarkan, status menjadi expired dan sebagainya, duit tu ada. Cuma kalau dia tak masuk lagi, kita perlu follow up. Yang pertama, buat follow up dengan pihak bank, dapatkan penjelasan pada pihak bank. Kalau tak ada, pihak bank tu adalah pihak akaun bank kita, kerana saya rasa RSB Bank telah pun membuat pembayaran, cuma mungkin pembayaran tu tersangkut dekat bank kita, tak boleh atau sebagainya, dan dihantar semula kepada RSB Bank. Jika bank kita tak dapat jelaskan, hubungi pihak KDPSP, cuba semak. Kenapa perlu semak? Mungkin pihak KDPSP dah ada rekod pembayaran tu gagal kredit, jadi dah ditukarkan kepada bankers cek. Mungkin mereka akan memaklumkan kita, walaupun dalam akaun kita masih lagi belum ditukarkan status gagal kredit dan juga sebagainya. Jadi saya harap perkongsian hari ini betul-betul bermanfaat, dapat membantu anda semua. Jangan risau, saya yakin majoriti kita selagi mana yang tidak gagal kredit akan menerima pembayaran selewat-lewatnya pada hari Jumaat ini sebelum pukul 12.30 malam. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi anda yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.